الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua anak-anak? Saya doakan agar kamu semua diberi kesihatan yang baik. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita Pendidikan Islam tahun 3 bidang sirah, tajuk Meneladani Sifat Tabligh. Sebelum kita memulakan pelajaran kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita membaca doa pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmatak wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, sebelum kita meneruskan pelajaran kita pada pagi ini, mari kita ingat dahulu tajuk pelajaran kita pada hari ini, iaitu meneladani sifat tabligh. Apa dia anak-anak tajuk kita pada hari ini? Meneladani sifat tabligh. Anak-anak masih ingat lagi sifat wajib bagi Rasul? Ya. Sifat wajib bagi Rasul ada 4. Mari kita flashback balik apa yang telah kita pelajari sebelum ini. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama iaitu siddiq. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tabligh. Dan yang keempat, fatanah. Jadi, sifat wajib bagi Rasul yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh dan yang keempat fatanah. Jadi, pada hari ini kita akan belajar salah satu daripada sifat wajib bagi Rasul iaitu tabligh. Anak-anak dah bersedia? Jom kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Apakah yang dimaksudkan dengan tabligh? Tabligh adalah berasal daripada perkataan bahasa Arab. Tabligh bermaksud menyampaikan. Tabligh merupakan salah satu sifat wajib bagi para Nabi dan Rasul AS. Mereka menyampaikan wahyu yang diterima daripada Allah SWT kepada umat mereka. Sebagaimana yang anak-anak telah ketahui, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam gigih berdakwah menyampaikan ajaran Islam selama 23 tahun walaupun menerima tentangan hebat daripada kaum musyrikin Mekah. Sebagai umat Islam, kita bertanggungjawab menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Imam Bukhari yang berbunyi, "Balighu anni walau ayah." Yang bermaksud, sampaikan daripadaku walaupun sepotong ayat. Hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menggalakkan kita menyampaikan ajaran Islam kepada orang lain. Bagaimana cara anak-anak ingin meneladani sifat tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Mudah sahaja anak-anak, iaitu anak-anak hanya perlu menyampaikan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam kepada kawan-kawan yang berada di sekolah maupun kepada keluarga anak-anak sendiri. Sebagai contoh, anak-anak boleh mengajak
abang ataupun kakak ataupun adik untuk sama-sama mendirikan solat 5 waktu. Mudah kan? Mari kita lihat pula keunggulan sifat tabligh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan ajaran Islam selama 23 tahun. 13 tahun ketika baginda berada di Mekah dan 10 tahun ketika baginda sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Di awal penyebaran Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan dakwah secara rahsia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya menyampaikan dakwah kepada orang yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal penyebaran Islam, hanya terdapat beberapa orang yang rapat dengan baginda sallallahu alaihi wasallam sahaja yang memeluk Islam. Antaranya Khadijah binti Khuwailid, Abu Bakar As-Siddiq, Ali bin Abi Thalib dan Zaid bin Harisah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat amanah dalam memikul tanggungjawab menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk Mekah. Di awal penyebaran dakwah Islam baginda sallallahu alaihi wasallam, ramai penduduk Mekah menolak dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuklah bapa saudara baginda yang bernama Abu Talib. Gigihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dakwah Islam, baginda sallallahu alaihi wasallam sanggup beberapa kali mendaki Bukit Sofa untuk menyampaikan dakwah Islam kepada penduduk Mekah supaya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di awal penyebaran Islam, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam yang terletak di atas Bukit Sofa menjadi pusat penyebaran Islam pada ketika itu. Baginda sangat bijak merancang strategi dakwah yang terbaik untuknya. Baginda memilih rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam kerana rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam terletak jauh daripada bandar Mekah. Dan baginda percaya bahawa kaum musyrikin Mekah tidak sanggup untuk mendaki Bukit Sofa untuk menjejak kaum muslimin yang berada di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Cabaran dan tentangan yang dihadapi oleh baginda sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu sangat dahsyat. Baginda telah dicaci, dihina dan dipulaukan oleh kaum musyrikin Mekah pada ketika itu. Termasuklah Abu Lahab yang merupakan bapa saudara baginda sallallahu alaihi wasallam. Keunggulan sifat tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat juga dilihat dalam peristiwa di Taif, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam telah berdakwah menyampaikan ajaran Islam di Taif, yang mana Taif ini merupakan sebuah pekan kecil yang terletak di penghujung kota Mekah. Di dalam sejarah Islam, ketika mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah di Taif, baginda telah dihalau dan dihina serta dicederakan oleh penduduk Taif dengan mereka membaling batu dan kayu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga cedera. Walau bagaimanapun, baginda sallallahu alaihi wasallam tetap cekal menyampaikan dakwah Islam dan baginda tidak sedikit pun membalas kekerasan kepada penduduk Taif.
Tidak cukup berdakwah dengan cara lisan, baginda juga menyebarkan dakwah Islam dengan cara mengutus surat kepada raja-raja dan pemimpin negara seperti Raja Rom, Habsyah, Parsi dan Mesir. Dan sebahagian daripada mereka telah berjaya diislamkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya ialah Raja Habsyah. Walaupun sebahagian besar menolak dan menentang ajaran Islam yang dibawa oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, akhirnya dengan kegigihan dan keunggulan sifat tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam berjaya disebarkan ke seluruh pelosok dunia. Sehingga kita melihat di dalam sejarah Islam tertubuhnya kota Mekah Al-Munawwarah hasil daripada kegigihan Rasulullah SAW dan umat Islam pada ketika itu menyebarkan dakwah Islam. Hebat kan anak-anak sifat tabligh Rasulullah SAW? Baiklah anak-anak, mari kita lihat pula apakah kepentingan Nabi Muhammad SAW bersifat tabligh. Yang pertama, ajaran Islam dapat disebarluaskan ke seluruh pelosok tanah Arab. Yang kedua, semakin ramai meninggalkan penyembahan berhala. Yang ketiga, akhlak mulia dapat diamalkan dalam kehidupan bangsa Arab Quraisy pada ketika itu. Dan yang keempat, amalan masyarakat Arab jahiliah seperti menilik nasib dapat dihapuskan dengan segera. Kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW hendaklah meneruskan tugas dakwah Rasulullah SAW agar Islam itu dapat disebarkan dan diamalkan oleh seluruh masyarakat dunia. Alhamdulillah, kita telah pun selesai belajar tajuk meneladani sifat tabligh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga video ini memberi manfaat kepada anak-anak. Belajar rajin-rajin. Kita bertemu lagi di lain siaran. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ذا الجلال والإكرام